Assalamualaikum guys, apa khabar weh? Macam raya korang? Banyak makan kuih raya tak? Abang Boy macam ni lah. Raya-raya pun upload video, mesti diteruskan. Hari Abang Boy rekod ni adalah malam raya pertama tau. So maybe hari Selasa akan publish seperti biasa. Alhamdulillah raya tahun ni Abang Boy sambut biasa-biasa je. Yang penting keluarga Abang Boy happy. So anyway, story hari ni Abang Boy nak lari sikit daripada crime. Hari ni Abang Boy akan story sikit dekat korang pasal satu kontroversi yang ramai orang Malaysia tak tahu. Benda ni involve satu jenama pakaian high-end. Percaya atau tidak, masih ramai yang pakai. So Abang Boy anggap masih ramai yang tak tahu pasal benda ni. So hari ni Abang Boy akan merungkai apa di sebalik kontroversi ni dan kenapa benda ni agak disturbing. Tetapi seperti biasa, kepada mereka yang baru dekat dalam channel ni, Abang Boy ucapkan welcome. Channel ni sesuai untuk mereka yang aneh dan eksotik, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So before Abang Boy sembang pasal topik kita hari ni, seperti biasa kita usah intro dulu. Korang mesti familiar dengan brand Balenciaga. Memang high-end gila lah. Korang just imagine ya, harga t-shirt je. T-shirt je tau. T-shirt biasa tu harga dia mencecah RM3,000 mat. Huai. Tu baru t-shirt. Selipar dia, korang tahu berapa harga? Dah dekat RM2,000 mat. Tak percaya? Korang boleh google sendiri. Ada satu mentality kepada mereka yang membeli barang-barang high-end macam ni, iaitu diorang beli brand, bukan beli produk. So pendek cerita, apa saja yang diorang pakai, asalkan ada Balenciaga ni, memang harga beribu-ribu lah. Okay, Abang Boy kat sini bukanlah nak judge korang yang membeli barang-barang tu. Mana-mana yang hype beast ni, korang memang awesome. Abang Boy tahu Abang Boy tak mampu. So love, no hate. Cuma hari ni Abang Boy nak mengupas satu kontroversi yang membabitkan brand tu sendiri. Abang Boy dah lama dah dengar pasal benda ni, tapi bila Abang Boy kaji lagi dalam, serius menakutkan. Semua ni bermula pada 16 November tahun lepas, di mana Balenciaga memulakan kempen iklan akhir tahun diorang yang diberi nama Balenciaga Gift Shop. Yang menjadikan benda ni satu kontroversi adalah dekat dalam ad kempen tu menggunakan kanak-kanak. Diorang bukan ambil gambar biasa-biasa tau. Diorang ambil gambar budak-budak tu, dekat dalam gambar tu pula diorang letak prop yang mengundang tanda tanya. Memang fishy habis lah. Disebabkan ini, Balenciaga mendapat kecaman hebat daripada masyarakat. Dalam setiap gambar, mesti ada sesuatu yang tersirat dekat dalam tu. Mereka mengatakan yang Balenciaga cuba untuk mengeksploitasikan kanak-kanak. Okey, ini gambar contoh. Korang just share gambar ni. Kalau korang tengok sekali imbas, memang tak ada apa-apa pun. Ada seorang budak, ada patung-patung yang berwarna-warni, akan tetapi cuba korang teliti tengok patung tu macam mana. Patung tu seperti dikenakan dengan pakaian BDSM. Pada mereka yang tak tahu, BDSM bermaksud bondage, disiplin, sadism dan masochism. Benda ni berkait rapat dengan aktiviti seks yang ekstrim. Fetish, ada master, ada hamba, gigit-gigit, pukul-pukul manja, ikat-ikat, semua benda tu lah. Nak tahu lebih lanjut, korang pergi usia 50 Shades of Grey. Abang Boy tak nak bahas benda tu, kan tak pasal-pasal channel Abang Boy kena report kan. So anyway, kalau korang put two and two together, memang sangat-sangatlah tak sesuai. Sebab apa? Sebab budak kot. Kau nak relate dengan BDSM, memang tak kenalah cerita dia. So benda ni yang membuatkan rakyat marah. Masalahnya, semua gambar pula tu. Setiap gambar mempunyai elemen seperti ni. So di sinilah bermulanya teori-teori konspirasi mengenai brand Balenciaga ni. Seperti gambar-gambar lainnya, gambar ni juga menampilkan prop di mana teddy bear dipakai pakaian ala-ala BDSM. So mereka merumuskan yang ini melambangkan child sex abuse ataupun penderaan seksual kanak-kanak. Kalau korang perasan dalam gambar tu, patung teddy bear ni sebelah matanya berwarna purple seperti bengkak dipukul. Nombor 2 adalah black hood, hoodie berwarna hitam yang disusun sebegitu rupa. Rata-rata mengatakan yang ini melambangkan satu kultus atau pengikut kepada kegelapan. Satu agama songsang lah, senang cerita. Yang nombor 3 ni ada lukisan Black Raven ataupun Blackbird. Ini melambangkan godaan dan dosa. Banyak falsafah dan buku-buku mengaitkan Blackbird ni dengan nasib yang tidak baik dan godaan. Lebih kepada kejahatan dan kegelapan lah. Dalam gambar ni, korang akan perasan satu pita pelekat yang berwarna kuning yang bertulis Bail.
Kalau nak ikutkan, Balenciaga dieja B-A-L-E-N-C-I-A-G-A, bukan B-A-A-L-E-N-C-I-G-A. Bamboy tak rasa ini adalah kesilapan typo. International brand kot, mustahil lah ada typo. Instead, benda ni adalah disengajakan sebenarnya. Setelah Abang Boy kaji, perkataan tu sebenarnya melambangkan Dewa Baal atau Baal. So, dewa ni adalah dewa kepada kesuburan dalam budaya masyarakat kuno di Israel, khususnya kaum Kanaan. Ada juga yang mengaitkan Baal ni dengan Beelzebub, salah seorang daripada general tentera iblis. Kalau korang main game Diablo 2 lah, Baal ni adalah enemy boss yang juga adalah dewa kemusnahan. So anyway, bagi penyembah dewa Baal ni, dorang akan membuat satu ritual yang membabitkan korban kanak-kanak. Bukan bunuh kelar ke apa, tak. Dorang ikat budak-budak ni dan bakar sampai hangus guys. Gila mat zaman tu. Takut aku. Tak habis lagi. Kejap. Ini lagi satu. Di sisi sudut kanan terdapat satu lukisan di belakang budak tu. Lukisan tu seperti apa? Yaza, the devil drawing atau lukisan syaitan. Dalam gambar tu ada muka makhluk tu berwarna merah, bertanduk dan berkuku panjang. Dan lagi satu adalah the white rabbit. Dekat sebelah lukisan syaitan tu ada satu patung arnab berwarna putih. Ada yang mengatakan benda ni berkaitan dengan pedofilia. Tetapi setelah dikaji, benda ni sebenarnya ada kaitan dengan adrenochrome. Okey, bagi siapa yang tak tahu, beberapa tahun lepas timbul satu konspirasi yang mengatakan golongan elit dunia, golongan kayangan lah, mereka menggunakan adrenalin yang dorang ambil daripada kanak-kanak yang dipanggil adrenochrome untuk kelihatan muda sepanjang masa. Abang Boy tak nak bahas benda ni. Korang nak tahu sebab apa? Ramai YouTuber yang sembang pasal benda ni pernah upload video dekat YouTube pasal benda ni. Video dorang telah di-ban, telah di-take down. So, benar atau tidak benda ni, korang search lah sendiri. So, anyway, disebabkan simbol-simbol yang tersembunyi ni, ramai gila orang kecam Balenciaga. Dorang soalkan kenapa Balenciaga menggunakan simbol-simbol tersembunyi yang super sketchy dengan menggunakan anak-anak sebagai model. Dia relatekan benda ni semua dengan budak-budak guys. Akhirnya, satu ucapan maaf secara terbuka daripada pihak Balenciaga telah dibuat dan semua gambar-gambar berkaitan dengan kempen iklan tu telah dibawa turun daripada website dan media sosial dorang. Pada masa yang sama, kempen Balenciaga gift shop ni, ada satu lagi kempen iklan yang lagi gila daripada gift shop, iaitu Summer 23. Ini adalah kempen untuk mempromosikan pakaian musim panas Balenciaga 2023. Konsep yang diorang pakai ni memang jauh gila lah lari daripada The Gift Shop. Kalau gift shop ni diorang guna budak-budak, tetapi kali ni diorang menggunakan konsep berada di pejabat seperti pejabat peguam. Kali ni diorang pakai model-model yang power guys. Ada Nicole Kidman, Han So-hee dan Bella Hadid. Seperti biasa, sekali imbas tak ada apa-apa pun yang pelik dekat dalam gambar ni. Tetapi setelah diteliti, dia buat hal lagi guys. Diorang sembunyikan detail-detail yang memang padu. Baca Abang Boy cakap, sekali imbas memang tak ada nampak apa-apa. Tetapi cuba korang tengok gambar ni. Sekali imbas kita nampak satu beg berwarna hitam berjenama Balenciaga yang membuat kolaborasi bersama brand Adidas. Tetapi setelah dorang tenung dalam-dalam, terdapat satu artikel di sebalik kertas-kertas tu. Korang nak tahu kertas tu mengenai apa? Kertas tu adalah transkrip mahkamah dalam kes perbicaraan United States melawan Williams pada tahun 2008. Interesting kan? So, apa yang terjadi dekat dalam kes tu? Ini adalah kes di mana dalam satu operasi penyamaran, seorang lelaki bernama Michael Williams memberitahu polis penyamaran tu yang dia ada bahan-bahan pornografi anaknya sendiri. Dekat dalam forum, Williams ni membuat satu iklan mengatakan dia adalah seorang ayah kepada anak kecil dan ingin bertukar gambar ataupun webcam bersama anak kecilnya. Tak ada apa pun yang salah. Tetapi bila undercover polis ni chat dengan Williams, mula-mula Williams tu hanya share gambar-gambar anaknya yang berumur 2 tahun. Pakai baju mandi lah, tengah melepak dekat TV lah, tengah makan dan sebagainya. Selepas tu, benda ni jadi lagi deep guys. William mengatakan yang dia ada gambar anaknya sedang menjalinkan hubungan intim dengannya. Engkau, dia start share gambar budak kecil membuat asi-asi dengannya. Kantoi mat. Polis terus rush ke rumahnya dan mendapati dekat dalam komputer ribernya terdapat beratus-ratus gambar dan video aksi tak senonoh dia dan anaknya. Gila betul. Okey, tu dah settle. Gambar ni pula. Di belakang model tu ada satu ijazah. Lebih kurang macam ijazah lawyer lah. Tetapi dekat ijazah tu ada tulis nama John Philip Fisher. So, siapa John Philip Fisher ni?
John Philip Fisher adalah seorang lelaki yang berumur 80 tahun telah diheretkan ke mahkamah pada tahun 2018 ke atas kesalahan merogol cucunya sendiri yang berumur 12 tahun. Ini lagi satu gambar. Di belakang model tu ada buku yang bertajuk Michael Bormans. Dia adalah seorang pelukis yang berasal daripada Belgium yang pernah melukis satu siri lukisan yang diberi nama Fire from the Sun pada tahun 2017. Yang paling siknya adalah tema yang digunakan untuk lukisan-lukisannya. Subjeknya terdiri daripada budak-budak dan dekat dalam lukisan tu dia menggambarkan seperti budak tu sedang mengamalkan cannibalism ataupun memakan daging mentah. Tetapi benda ni tak terang sangat lah. Yang paling jelas adalah baju yang dikenakan oleh Kim Kardashian pada Met Gala 2021 yang seakan-akan sama dengan satu lukisan Michael. Satu badan ditutup daripada muka sampai ke kaki, kain hitam. Ada juga masa di mana Kim mengenakan pakaian daripada koleksi Balenciaga ni yang sangat-sangat mirip dengan lukisan lain oleh Michael yang diberi nama Black Mole. Sekali lagi Balenciaga mendapat kecaman hebat dan mereka telah membuat permohonan maaf secara terbuka di semua media sosial dorang. Dorang bertindak untuk menurunkan semua gambar-gambar yang berkaitan dengan kedua-dua kempen iklan ni. Balenciaga juga mendakwa ada pihak ketiga yang menjadi kepala kepada kempen ni. Nama-nama yang disebut adalah North Six dan juga seorang pereka pakaiannya yang bernama Desjardins. Menurut Balenciaga, mereka sedang cuba untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ni ke muka pengadilan. Selain daripada dua orang yang disebut tu, ada lagi mereka yang bertanggungjawab dalam kempen ni, iaitu ketua kepada tim fotografer kempen tu sendiri yang bernama Gabriel Galimberti. Menurut sumber, Gabriel ni adalah seorang penyokong aktiviti seks BDSM dan juga aksi-aksi tak senonoh kanak-kanak. Ada satu posting tweet yang dilakukan oleh Gabriel tu sendiri pada Julai 2022 yang mengatakan, "Why restrict CP but not guns?" Kenapa nak sekat CP dan tidak kepada senjata api? Of course, posting ni dah dibawa turun tetapi sempat di-screenshot oleh rakyat. Disebabkan posting ni rata-rata syak yang Mamat ni adalah seorang pedo. Sebab yelah, dah kenapa kau buat statement macam tu? Ditambah pula dengan gambar-gambar yang ditangkap untuk ad Balenciaga ni. Setelah menerima banyak kecaman, akhirnya Gabriel memuat naik satu posting yang mengatakan dia langsung tak ada kena-mengena dengan pemilihan konsep iklan tu. Model-model dan konsep adalah daripada Balenciaga itu sendiri dan dia berada di situ hanya sebagai seorang fotografer sahaja. Menurut Gabriel lagi, pada awalnya tema yang dipilih adalah berkonsepkan punk. Dia hanya menurut apa saja art director daripada Balenciaga ni suruh dia buat. So pendek kata, dia hanya menurut perintah je. Langsung tak ada kena-mengena dengan art direction kempen tu. Selain daripada Gabriel, ada seorang lagi yang dikatakan bertanggungjawab atas kempen ni, iaitu seorang pereka yang bernama Lotta Volkova. Lotta ni berasal daripada Rusia yang memang famous dekat dalam industri fashion. Dia dah buat kolaborasi dengan banyak gila brand-brand yang famous. Di antaranya adalah Vogue, Adidas, Chanel dan macam-macam lagi lah. Yang menariknya adalah selepas dia berkolaborasi dengan Balenciaga, banyak posting-posting dekat media sosialnya agak pelik guys. Ada satu posting di mana ada satu teddy bear diikat dan tema ini seakan-akan sama dengan gambar dekat dalam kempen The Gift Shop. Dalam posting tu, Lotta membuat satu caption yang dia merindui seorang lagi designer pakaian yang bernama Gosha yang juga berasal daripada Rusia. Yang disturbingnya pasal Gosha ni adalah dia pernah dituduh memaksa seorang budak lelaki yang berumur 16 tahun untuk menghantarkan gambar bogilnya kepada Gosha. Oh gila mat, lagi deep kita korek, lagi seram weh. Dalam banyak-banyak posting Lotta ni, banyak yang ditampilkan dengan teddy bear. Yang menariknya adalah kadang-kadang posting ni lebih ke arah seksual. Ada juga gambar yang mengaitkan secara tersirat kekejaman ke atas budak-budak. Ada gambar budak lelaki diikat dan di belakang budak tu terdapat luka-luka dan lebam seperti di rotan. Ada satu tu abang boy tengok siap ada gambar pentagram lagi. Ada satu posting di mana Lotta membuat hashtag Moloch. Moloch ni kalau korang nak tahu, dia adalah dewa yang disembah oleh kaum Kanaan di Israel pada zaman kuno. Sama juga dengan dewa Bel. Dewa Moloch ni diberi korban kanak-kanak setiap tahun. Ada teori yang mengatakan Moloch adalah dewa yang sama dengan Bel, cuma nama je yang lain. Ada satu posting gambar Lotta ni di Instagram di mana budak kecil diriba dengan orang yang memakai kostum rabbit. Kan abang buat cakap tadi, rabbit ni membawa simbol pedofilia dan berkait rapat dengan adrenochrome. Abang boy tak tahulah sama ada benda ni adalah seni berat ke ataupun maybe level abang boy tak sampai seni macam tu. Tetapi agak disturbing tu kalau gambar-gambar ni membabitkan penyiksaan kanak-kanak.
Korang boleh ushare sendiri dekat dia punya Instagram. Banyak gila tu gambar-gambar yang disturbing. Tak habis kat situ guys. Ada lagi pasal Minah ni. Ada satu sesi kolaborasi di antara Lota dengan Double Magazine pada tahun 2018. Dalam banyak-banyak gambar, ada satu gambar di mana satu pasport Perancis yang dipercayai adalah milik Lota dan satu risalah percutian Disney Cruise Line Vacation. Sekali imbas, memang tak ada apa-apa yang pelik pun. Tetapi selepas dikorek-korek, program yang terdapat dalam pakej percutian tu adalah program snorkeling kanak-kanak yang berumur 8 tahun ke atas yang bernama Captain Nautica Snorkeling Expedition. Basically, kapal cruise ni akan berhenti di beberapa pulau untuk budak-budak ni bersnorkeling. Yang interestingnya pasal benda ni adalah dekat dalam salah satu pulau perhentian diorang ni adalah Little St. James Island. Kenapa interesting? Bagi siapa yang tak tahu, ini adalah pulau yang pernah dibeli oleh Jeffrey Epstein. Dan pulau ni lebih dikenali sebagai Epstein Island. So, siapa Jeffrey Epstein ni? Mamat ni pernah dituduh menjadi dalang dalam pemerdagangan kanak-kanak, child trafficking. Mamat ni dah ditangkap, tetapi sebelum sempat dia dibicara, dia telah ditemui mati dekat dalam penjara. Dikatakan dia telah membunuh dirinya sendiri atas sebab rasa bersalah. Tetapi ada teori yang mengatakan Jeffrey ni sebenarnya dah dibunuh oleh pihak-pihak tertentu supaya si Jeffrey ni tak membuka mulut. Sebab Jeffrey ni dia punya klien, klien dia adalah di antara golongan-golongan elit dunia. Termasuklah raja-raja, para billionaire, pemimpin dan sebagainya. Korang nampak tak dia punya hubungan tu? Memang gila lah. Benda ni bukan secara kebetulan tau. Memang banyak gila clue-clue yang mengaitkan brand Balenciaga ni dengan aktiviti pedofilia. Even nama Balenciaga tu sendiri membawa maksud do what you want ataupun do what thou will dalam Latin. Basically bermaksud kau buatlah apa benda yang kau suka. Perkataan ini adalah satu slogan yang diguna pakai oleh seorang pengasas ajaran Satanism yang bernama Aleister Crowley. So guys, memang deep gila benda ni. Of course, benda ni hanya teori yang masih belum dibuktikan. Sama ada betul ke atau tidak, Abang Boy tak tahulah. Cuma terus terang Abang Boy cakap, Abang Boy tak pernah suka high-end brand yang tak masuk akal punya harga ni. Kalau Abang Boy ada duit pun, insyaAllah Abang Boy tak akan beli baju yang berharga RM3,000. T-shirt je kot. Memang tak nak lah pakai. So, sama ada betul brand Balenciaga ni ada kena mengena dengan pedo dan satanism, Abang Boy serahlah dekat korang macam mana korang nak judge. Tetapi kalau betul lah, serius menakutkan weh. Apa pendapat korang? Cuba korang komen sikit kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.